Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini saya rasa amat gembira kerana dapat jalan-jalan setelah kita mendapat cuti untuk hari keamatan bagi seluruh rakyat negeri Sabah. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, setelah debat di antara Anwar Ibrahim dan Najib Razak selesai, seluruh rakyat Malaysia sedang menantikan apakah yang bakal terjadi kepada Sapura Energy. Apakah yang tindakan seterusnya kepada Sapura Energy. Dan saya pun sebenarnya sedang menanti apa tindakan seterusnya daripada kerajaan. Dan apa tindakan Sapura Energy untuk selesaikan masalah kewangan dalam Sapura Energy. Okey, so ada berita terbaru yang baru saja kita terima mengenai tindakan yang telah diambil oleh Sapura Energy selepas sahaja debat yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia di antara Anwar Ibrahim dan Najib Razak. Telah dilaporkan di Malaysia kini, bertarikh hari ini 31 Mei 2021, baru saja diterbitkan pagi tadi. Akhirnya, seperti yang disangka, seperti yang dijangka, sudah dijangka bahawa Sapura Energy akan mungkin terpaksa survive sendiri, akan mungkin terpaksa untuk buat penyelesaian sendiri. Tapi ini satu perkara yang baik. Dan kita dapat maklumat bahawa Sapura Energy telah menjual kapal yang bernilai 71 juta US dollar. 7 kali 4 lebih kurang 300 juta ringgit Malaysia. Anak syarikat milik penuh Sapura Energy Berhad, iaitu Sapura 3000 Pta Ltd, telah memeterai satu memorandum perjanjian atau MOA untuk penjualan kapalnya yang dikenali sebagai Sapura 3000 dengan nilai lebih kurang 71.50 juta US dollar. Yang sekarang ini satu US dollar bernilai 4.36 ringgit Malaysia. Jadi 7 kali 4 berapa ya? Lebih kurang 300 juta ringgit Malaysia lah lebih kurang. MOA itu untuk menjual kapal, pasang pipe dan kren yang telah ditandatangani pada Jumaat lepas dengan Safin Feeder Company, Sole Proprietorship LLC, sebuah syarikat dalam Abu Dhabi Ports Group. Harga kapal itu berdasarkan kesediaan pembeli dan penjual selepas menjalankan proses permintaan untuk cadangan antarabangsa. Katanya dalam kenyataan itu lagi, cadangan langkah penjualan aset itu merupakan sebahagian daripada pelan tetapan semula kumpulan yang memberi tumpuan kepada kemampuan jangka panjang Sapura Energy dengan meningkatkan kedudukan kecairannya, menyelaraskan model operasinya dan menyediakan lebih fleksibiliti untuk pertumbuhan strategik, katanya dalam makluman kepada Bursa Malaysia semalam. Katanya tunai yang dijangka daripada cadangan penjualan Sapura 3000 itu akan digunakan untuk modal kerja dan mengurangkan pinjaman kumpulan. Penjualan aset itu dijangka selesai pada pertengahan Julai ini. Sapura 3000 sebuah kapal pasang pipe serba boleh, mampu melaksanakan projek laut, dalam dan cetek. Dibina pada 2008 dan kini berlayar di bawah bendera Malaysia. Okey, so pada pendapat saya, beginilah yang mungkin terpaksa dilakukan oleh Sapura. Tidak terlalu bergantung kepada bantuan kewangan daripada kerajaan, tetapi cuba dulu selesaikan dengan cara yang terbaik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat tengah hari Malaysia. Bye-bye. Sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pastinya untuk beberapa hari ini kita akan terus mendapat keputusan demi keputusan yang penting berkaitan dengan keputusan daripada SPRM, dan pastinya rakyat Malaysia sedang menanti satu demi satu keputusan daripada mahkamah berkaitan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia, berkaitan dengan 1MDB, SRC International, banyak lagi kes-kes yang lain. Terbaru tuan-tuan dan puan-puan, saya amat gembira dengan keputusan terbaru ini
yang diumumkan oleh SPRM, kerana pada pendapat saya ini akan menjadikan badan berkecuali negara Malaysia ini akan menjadi semakin efektif, efisien, telus dan akan menjadi semakin dihormati di mata dunia. Dan SPRM akhirnya membuat satu keputusan yang memang saya setuju. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang SPRM perlu penjenamaan semula, perlu dikuatkan semula, perlu ada sesuatu pembaharuan. Dan mungkin inilah yang telah dilakukan, difikirkan oleh SPRM, sehingga mereka telah mengumumkan bahawa ada 6 yang telah dilantik sebagai ahli panel pemantau bebas SPRM. Inilah yang terbaik dan sepatutnya dilakukan lama dahulu, yaitu melantik ahli panel pemantau bebas SPRM. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kesemua individu yang telah dilantik tersebut terdiri daripada golongan profesional serta pakar dari berbagai bidang untuk mewakili masyarakat bagi memantau pelaksanaan fungsi dan operasi. Yang ini yang saya setuju. Ini baru betul. Bukan hanya lantikan politik, kata ahli-ahli politik lah. Lantikan politik lah, itulah. Jadi kalau ada pemantau bebas, badan bebas, orang bebas, ini baru bagus. 6 individu telah dilantik secara pentadbiran oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai ahli panel Badan Pemantau Bebas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi tempoh 2 tahun. Bagus. Dalam satu kenyataan yang telah dikeluarkan, SPRM telah memaklumkan bahawa 5 daripada mereka dilantik sebagai ahli panel penilaian operasi atau PPO yang merupakan lantikan semula, manakala seorang lagi sebagai ahli panel perundingan dan pencegahan rasuah PPPR baharu bagi menggantikan seorang ahli panel bebas tersebut yang telah meletakkan jawatan pada Disember tahun lalu. Surat cara pelantikan PPO dan PPPR itu telah disampaikan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki di Pejabat SPRM di Putrajaya pada hari ini. Kesemua individu tersebut dilantik terdiri daripada golongan profesional serta pakar dari pelbagai bidang untuk mewakili masyarakat bagi memantau pelaksanaan fungsi dan operasi SPRM. Mereka adalah ahli-ahli PPO itu terdiri daripada pertama, Datuk Ahmad Rosli Muhammad Syam sebagai pengerusi. Beliau adalah bekas timbalan ketua bahagian 2 bahagian pendakwaan Jabatan Peguam Negara. Nombor 2, Datuk Muhammad Fauzi Haji Cemat iaitu ahli bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Nombor 3, Datuk Abdul Manap Dim iaitu ahli juga, iaitu bekas timbalan ketua pegawai eksekutif pematuhan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Nombor 4, Datuk Indra Azimah Abdul Hamid, bekas timbalan ketua pengarah penguatkuasaan dan pematuhan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Dr. Mazlan Haji Ahmad, iaitu bekas timbalan pengarah bahagian perisikan keuangan dan penguatkuasaan Bank Negara Malaysia. Dan ahli terbaru yang baru saja dilantik dipilih adalah ahli terbaru PPPR ialah Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din, iaitu Naib Pengerusi Eksekutif Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB. Tempoh pelantikan ahli PPO dan PPPR berkuat kuasa mulai 1 April 2022 hingga 31 Mac 2024. Tahniah diucapkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jaga kita, Malaysia kita punya. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.